Nabi SAW cerita, ada orang dia bergelumang dengan nikmat syurga. Nikmat syurga, bergelumang nikmat syurga hanya kerana mengangkat satu perkara, satu benda yang menghalang laluan orang mukmin. Orang duk pergi lalu lalang situ, ada benda jatuh kat situ, dia pergi ambil tak tepi lah. Dapat nikmat dalam syurga. Hanya kes yang tu je. Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, sefatabatan masyhura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah ma sya Allah la yasrifu su'a illallah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa minallahi ma sya Allah wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia, inayah dan taufik di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sama-sama pada salih ala Sayyidina Muhammad pada pagi ini, insya-Allah. Lama kita mengisi sikit ruang waktu istimewa ni sebenarnya. Dia panggil waktu awal siang. Ni waktu-waktu istimewa. Nabi SAW doa waktu ni waktu keberberkat. Nabi sebut, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, Engkau berkatilah pada umatku pada waktu siangnya. Pada waktu Masalah syamat, pada waktu paginya. Jadi ni di antara waktu-waktu yang disebut sebagai waktu yang berkat. Maka insya-Allah di antara amalan yang boleh kita lakukan pada waktu ini ialah untuk kita menuntut ilmu. Tapi waktu ni cabaran dia, waktu ni satu ya, mengantuk. Ngantuklah, ya Allah. Dengan angin
aircon dengan angin lagi, dengan kapet lagi, dapat pula kerusi sandak pula. Allah, ya Allah, nikmatlah. Yang kali mai sedia bantai lagi sedap. InsyaAllah. Tuan-tuan salih Muhammad, ustaz mengajar pun cabaran juga. Pukul 5.30 pagi keluar dari rumah tadi. Pagi tadi ada program di TV Hijrah. Habis-habis TV Hijrah tadi, singgah makan Sat, terus mai jumpa tuan-tuan. Saya Muhammad. Syagi baru nak rehat. Sekejap lagi. Malam ni ada rakaman TV Hijrah lagi, InsyaAllah. Baik, bukan nak cerita yang tu. Nak cerita pagi ni ada 7 perkara, 7 benda yang tuan-tuan kena buat. Yang 7 benda ni dia akan jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad pahala dekat kita walaupun dia telah meninggal dunia dan duduk di alam kubur. Yang ni kita nak cari. Semua amalan kita buat ni berhenti takat kita mati je tuan-tuan. Sallallahu Muhammad. Dia buat bila amalan sehebat manapun sampai waktu dia mati habis. Lepas tu tak ada lagi dah. Tak ada lagi dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nak buat apa pun tak boleh dah bila sampai la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila sampai waktu ajal tu, Allah tak percepat walau saat, Allah tak perlambat walaupun saat. Waktu tu baru nak buat amal, Allah tak kira dah. Dan jangan duk harap orang tolong buat amal kat kita. Ada, tak apalah ustaz, saya ada anak-anak dah, anak-anak saya boleh buat. Boleh tolong sedekah kat saya, boleh tolong istighfar kat saya, boleh tolong buat ibadat kat saya. Betul ke? Jangan harap, jangan duk letak harapan yang tinggi sangat. Kita lah ni duduk kat depan saya ni, kita sedekah tak kat mak kita? Sedekah tak kita sedekah? Ni jawab ikhlas, ikhlas. Kita sedekah daripada 10 yang kita sedekah, berapa betul-betul yang kita niat untuk mak kita? 10. Ikhlas tak jawab? 9, 8, 1. Kan tak tahu baru hari ni aja tau. Kita yang mengaji pun belum tentu buat lagi. Betul tak ni? Lepas tu nak harap yang kita yang duduk kat rumah kita yang tak mengaji tu. Ada baru-baru ni tuan-tuan saya buat live dekat TikTok, saya tumpang budak TikTok ni mana ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Budak-budak TikTok lah. Dia nak dakwah-dakwah. Depa jemput saya, mai bagi tazkirah, buat live sekali dengan budak-budak TikTok famous ni lah. Kita benda reti orang tua-tua. Kan Sallallahu alaihi Muhammad. Lenggok-lenggok depa kat dalam TikTok tu pun kita tak reti. Soalan-soalan ditanya tu yang ikut tu bukannya kata budak-budak yang darjah 1, darjah 2, darjah 3 ni. Paling tidak budak-budak yang umur 20-an dah. Tapi soalan tanya tahu apa? Ayak mani, ayak mazi tu apa? Tanya soalan tu macam, kalau kita kata apa? Ish, takkan yang tu pun tak tahu lah. Kalau dia tak tahu, dia tak tanya. Ayak mazi dengan ayak mani pun tak tahu. Kalau keluar ayak mazi nak kena mandi wajib tak? Tu soalan dia. Tak risau kan kita? Kalau ayak mazi pun tak tahu lagi tuan-tuan, agak-agak dia nak reti, dia nak fikir, ni aku nak wakaf untuk ibu dan ayahku, aku nak istighfar untuk ibu dan ayahku. Ada seorang sallallahu alaihi Muhammad, dia masuk syurga, dia dapat syurga paling tinggi, dapat darjat syurga, darjat syurga yang tinggi. Yang dia heran, apalah yang aku buat sampai aku dapat darjat macam ni? Dia pun tak tahu. Lalu dia tanya dekat solat Jumaat para malaikat, apa yang saya buat saya dapat ni? Bahasa kita orang kampung sebut, I don't deserve this. Betul kan? Saya tak rasa saya buat ibadat sampai banyak sangat sampai saya layak dapat macam ni. Dia kata, sallallahu alaihi wasallam, diberitahukan kepada dia,
Dia dapat nikmat tu sebab dia ada anak dia yang istighfar untuk dia. Anak dia yang istighfar untuk dia. Untung orang yang ada anak yang reti untuk istighfar untuk ibu dan ayah dia. Tapi kita ada ke anak macam tu? Dia istighfar kat dia sendiri pun dia tak tahu. Istighfar Zat, istighfar. Istighfar, istighfar tu apa? Astaghfirullahalazim. Oh, astaghfirullahalazim, beritahu lah. Istighfar saya tak pandai. Sambung sikit. Astaghfirullahalazim alladhi, sambung. Astaghfirullahalazim alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada berikut tu. Okey, katalah takdir Allah Subhanahu wa taala, anak kita anak yang baik. Dia reti nak istighfar kat kita. Dia reti nak baca Quran, dia niat untuk kita. Dia reti nak sedekah-sedekah, nak wakaf-wakaf untuk kita. Alhamdulillah. Tapi bila dia mati, agak-agak cucu kita akan sambung benda yang sama ada untuk kita, bukan untuk dia. Untuk kita. Faham soalan saya tu? Kita yang duduk depan saya, tadi ada kakak seorang tu, 10 sedekah dia niat kat ibu dia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur pada Allah. Salih alaihi wasallam. Betul dapat anak yang macam tu. Tapi nanti bila kita tak ada, anak kita mungkin buat yang sama kat kita. Tidak? Tapi anak kita akan buat yang sama tak dekat mak kita. Maksudnya nenek dia. Cucu akan buat kat nenek tak? Cucu akan buat kat datuk tak? Kita ni buat kat nenek kita tak? Kita wakaf kat tok nenek kita tak? Doa pun tak. Sebab kita rasa macam tak selalu sebut mak ayah tak sebut atuk nenek pun. So maksudnya, kalaupun ada anak yang mampu untuk buat ibadat dan dihadiahkan dan sedekahkan kepada ibu dan ayahnya, belum tentu cucu-cucu kita akan boleh menyambung benda yang sama. Betul tak ni? Maksudnya terhenti tak? Tak terhenti. So jangan, kesimpulan dia, jangan duk harap orang tolong buat ibadat kat kita lepas kita mati. Salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab orang ada urusan dia ada kerja dia. Kalau dia tak buat kat kita pun tak dosa kat dia pun satu pun. Dia tak hantar pun sedekah. Dia tak hantar pun wakaf mai kat kita. Tak dosa kat dia pun. Tak ada pun dosa kat dia. Yang jadi tanggungjawab dia untuk buat kat dia. Maka kita kena buat perkara-perkara yang lepas kita mati nanti, dia akan sambung pahala tu berterusan sampai bila-bila untuk kita. Ni nak mengaji, nak belajar 7 benda tu. 7 benda hari ni nah. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Al-Bazzar, sab'un rajli lil abdi ajruhunna min ba'di mautih wa huwa fi qabrihi. 7 perkara yang akan berterusan pahalanya bagi seorang hamba walaupun dia telah meninggal dunia dan berada di dalam kuburnya. 7 benda. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'allama 'ilman, siapa yang mengajarkan ilmu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Siapa yang mengajarkan ilmu. Maksud ilmu dekat sini ialah segala ilmu yang memberikan kebaikan kepada manusia, sama ada ilmu akhirat atau ilmu dunia. Nabi SAW sebut, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasi khaira. Allah Rabbi, subhanallah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Nabi kata apa? Inilah untung orang-orang mengajar ilmu. Orang-orang yang menyampaikan ilmu. Tahu apa untung dia? Tuan-tuan tahu Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah dan para malaikat dan penduduk langit dan bumi, Allah, para malaikat
dan penduduk di langit dan penduduk di bumi, hingga semut yang duduk dalam sarangnya, dan ikan-ikan yang duduk dalam lautan tu, semuanya akan mendoakan, yakni kebaikan bagi orang yang mengajar manusia ilmu kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Maka siapa saja yang pernah mengajarkan kepada orang lain kebaikan-kebaikan, hatta ajak orang bismillah aja, salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, maka pahalanya akan berterusan sampai ke hari kiamat. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi sebut, Allah tak bagi kita duk hasad dengki kat orang. Allah tak bagi kita duk hasad dengki kat orang lain. Jangan duk hasad dengan orang, cemburu kat orang. Kita mengharapkan apa yang orang tu ada kat kita. Belum tentu benda yang ada kat dia tu baik dengan kita. Tak usah duk dengki dengan orang. Salih Muhammad. Nikmat orang dapat tu Allah bagi kat dia. Kalau nikmat yang sama dapat kat dia, dapat kat kita, boleh jadi manfaat kat dia, boleh dirosak kat kita. Maka Allah sayang kat kita, Allah tak bagi benda tu kat kita. Maka jangan duk dengki kat orang. Tapi ada beberapa perkara yang boleh untuk kita dengki. Dengki dengan maksud bukan dengki supaya benda yang ada pada orang tu terhapus daripada dia sampai kat kita. Tak, dengki dengan maksud dia ada dekat dia, kita nak benda yang sama ada kat kita. Kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua perkara. Rajulun atahullahu malan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, seorang lelaki, seorang yang Allah kurniakan kepadanya harta, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, lalu dia infakkan, dia belanjakan ke arah yang benar, sallallahu alaihi wasallam. Dan warajulun atahullahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha, sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, dan yang kedua ialah orang yang Allah berikan kepadanya hikmah ataupun ilmu, lalu dia mengamalkan dan mengajarkannya. Tuan-tuan, tu untung orang-orang yang mengajar ilmu. Lagi Nabi sebut, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulun wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Demi Allah, jika Allah memberi hidayah kepada seseorang disebabkan kamu itu, lebih baik bagi kamu daripada unta merah. Unta merah ni kenderaan paling mahal sekali daripada waktu orang Arab zaman tu. Zaman kita ni macam Ferrari ke, Porsche ke, Lamborghini ke, lagi apa, Bentley ke, Maserati ke, yang seumpama dengan dia lah. Tengok, oh hebatnya dia tu pakai tu. Ada satu benda yang lagi hebat daripada kamu pakai kereta-kereta yang hebat, kenderaan-kenderaan yang dahsyat tu. Satu, tahu apa dia? Kalau ada seorang, dia tu dapat hidayah, dia jadi orang baik, dia jadi orang saleh, dia dapat ilmu, dia beramal dengan ilmu, dan dia dapat ilmu tu, dia main melalui kita. Hidayah dan dia dapat tu melalui kita. Saya tak reti nak cerita betapa gembiranya hati, tuan-tuan, kalau tempat yang saya duduk cerita apa ni, tuan-tuan. Kita ni semayang witir lah. Kadang saya suka kempen semayang witir kan. Mainlah witir. Habis kuliah sekali lepas main isyak, tengok orang bangun semayang witir, gembira hati ni, tak reti nak cerita, tak tahu nak cerita. Sallallahu alaihi wasallam. Adakah ada yang mengajak Quran, orang duk mengajak Quran, dia mengajar budak tu daripada alif bata. Lah ni dah jadi qari Quran. Saya yakin gembira hati ni, tak reti nak cerita. Seronok walaupun budak tu tak mengaku pun, kita ni untuk guru dia. Biasalah. Nah, kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Habib Zain disebut, ada 4 orang yang kalau kematian dia merugikan umat. 4 orang kalau dia mati rugi umat. Umat tempat tu akan rugi. Nombor 1, orang yang mengajak Quran. Orang ajak Quran ni kadang-kadang bukan dia panggil ustazah pun, bukan panggil ustaz pun, panggil mak lang lah, panggil pak teh lah. Tidak kat kampung kan.
Salih Jumaat. Tapi daripada kita, anak kita, mak kita semua mengaji kat dia. Kat kampung tu. Kalau mati orang ni rugi umat. Ikhlas mengajak. Salih Jumaat. Kita duduk pergi dulu mengaji dengan dia, kayuh basikal pergi kat dia. Pegang rotan kat sebelah ni. Lagi balik lagi ambil empelam orang apa, manggil ambil apa ni, buah rambutan orang lah, macam-macam lah. Salih Jumaat. Dia duduk mengajak kita. Salih Jumaat. Balik sekolah pergi mengaji dengan dia. Tuan-tuan, Salih Jumaat. Tahu tak? Ada orang yang tiap-tiap hari baca Quran. Satu huruf 10 gandaan pahala. Satu huruf 10 pahala. Sehari baca Salih ala Sayyidina Muhammad satu muka surat. Sehari baca satu juzuk. Muslimat ni, saya tak mau tanya yang muslimin. Muslimat sedap lagi tanya. Sehari, siapa baca sehari sejuzuk? Cuba angkat tangan. Angkat sikit. Angkat sikit ya. Ada yang angguk. Ada tak siapa baca sehari 2 juzuk? Ada. Ada orang khatam tuan-tuan sekalian seminggu sekali, geng-geng muslimat ni. Seminggu sekali khatam Quran tu, jangan main-main. Ada geng-geng madrasah saya sebulan, tiap-tiap bulan khatam Quran. Geng makcik-makcik duduk kat madrasah saya tu. Kalau tiap-tiap bulan dia khatam Quran, bayangkan berapa ribu ayat yang dia baca, 6,000 lebih ayat yang dia baca dalam tempoh sebulan, kali dengan 10 kali ganda, dia ada 60,000 pahala. Tahu dapat kat siapa? Tu dapat dekat mak ngah yang kat kampung duk ajar alif, ba, ta, huruf-huruf hijaiyah. Kita duk nampak siapa ni mengaji kat siapa ni? Ni mengaji kat ustaz ni, dia mengajak saya tajwid dekat tu, dekat masjid Al-Muslim Al-Mukhlisin tu. Dia mengaji, dia terlupa. Sebelum dia mengaji tajwid tu, dia mengaji dekat makcik kampung tu. Yang makcik kampung tu dia lupa. Standard lah tuan-tuan. Standard lah. Kita duk teringat yang hebat-hebat ni kan. Tapi walaupun kita lupa nama dia, tetap pahala pergi kat dia. Tiap-tiap hari entah berapa ribu pahala, entah juta pahala yang dia duk kutip. Dia meninggal lama dah. Tuan-tuan, saya pernah tengok satu kes dekat Penang. Saya pernah pergi Palestin. Saya pernah tengok waktu mereka nak simpan jenazah orang syahid, orang ni lah lawan dengan Israel ni. Dia bukan tentera, dia driver taksi. Tapi waktu pertempuran tu dia tahu dia kena tembak dan dia mati ya. Waktu daripada usung mai tu depa nak simpan jenazah tu, so depa korek liang untuk tanam dia. Korek liang tu pada satu liang yang memang dah ada jenazah dah yang 14 tahun. Bila berkorek tengok jenazah tu dia elok lagi. Nampaklah, tapi kesan dia kena bom, jadi tubuh dia hancur. Nampaklah dekat baru ni, saya nampak dekat baru dia, dekat rambut dia masih bersikat lagi. Saya boleh nampak lagi. Rambut pendek, rambut bersikat lagi, nampak. 14 tahun tuan-tuan, patutnya dah tak ada apa dah kan. Bau sangat wangi. Sangat wangi. Saya tak reti nak cerita bau dia. Lalu Salih ala Syahmat tuan-tuan, saya bila cerita kisah ni dekat satu masjid dekat Pulau Pinang. Habis-habis tu AJK Masjid berjumpa saya. Dia kata, Ustaz, benda yang sama jadi kat kami. Mana ada satu kubur dekat sini, dikorek-korek liang nak simpan ahli keluarga, di kalangan ahli keluarga dia, korek-korek liang kat sini. Jadi sebelah tu ada liang kakak dia yang dah meninggal 7 tahun yang lepas. Kakak dia macam OKU sikit. OKU ni maksud dia cacat, ni dia jalan tu macam tak apa nak ni sikit lah. Salih ala Syahmat. Lepas tu Ustaz, 7 tahun dah Ustaz, dia punya jasad masih elok, kain kapan dia pun masih cantik macam baru tanam Ustaz. Cuma ada kotoran tanah je melekat kat kain kapan dia tu. Dia buat apa? Ustaz, dia guru Quran. Cerita guru-guru Quran yang tak hancur dengan tanah ni tuan-tuan, saya Syahmat, banyak kita dengar. Sebab kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang mengajar Quran. Nabi SAW khairukum man ta'almal Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik pada kalangan kamu ialah orang yang mengajar Quran dan orang yang belajar Quran. Tuan-tuan, mengajarlah Quran. Boleh tak ajar Quran? Takkan setakat Iqra 1, 2, 3 tak boleh ngajar. Ngajar siapa?
Terus ngajar orang, kok orang lain tak harap kat kita. Ajaklah dekat anak cucu kita. Ajak. Saya belajar, saya start belajar Quran dengan mak saya. Mak saya. Mak saya bukan sekat mengajar saya, dia mengajar juga orang kampung saya. Jadi siapa yang guru Quran pertama saya? Mak saya. Seronok tak kalau anak kita kata apa? Guru Quran saya yang pertama, mak saya. Dia duduk baca Quran tiap-tiap hari yang saya sebut macam tadi, yang khatam berapa sebulan khatam ke, paling tidak dia setahun kali khatam ke, ataupun sehari dia baca satu muka surat ya, cukup dah. Pahala dia akan pergi kat siapa? Tak pergi kat orang lain, pergi kat mak dia. Kita tak reti nak rebut yang ni. Kita dapat anak kita sikit, oh nak kena mengajar Quran lah. Pergi cari sat guru Quran, pergi cari sat siapa-siapa boleh ajar dia apa ni Iqra. Padahal kita sendiri boleh ajar. Cucu kita suruh orang lain ajar. Padahal kita boleh ajar, kita akan buat apa? Ada je waktu untuk kita mengajar dia. Tapi kita memilih untuk tak mengajar. Saya tak reti Ustaz. Takkan reti baca Quran tak? Reti? Boleh baca Quran tak? Boleh? Setakat Iqra 1, 2, 3 boleh tak? Rasa-rasa boleh tak? Rasa-rasa boleh tak? Boleh. Itulah anak murid kita. Nak bagi, ada juga hubungan dia. Bukan orang lain. Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan. Nabi SAW sebut dalam hadis-hadis yang lain, man dala ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa tunjuk satu arah kebaikan maka baginya pahala seperti mana dia melakukannya. Dalam sebuah hadis yang lain, man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri min tabi'ah la yanqudhu dhalika min ujurihim syai'. Siapa yang menyuruh, siapa yang tunjuk kepada satu arah kebaikan, tunjuk pada satu arah kebaikan, maka pahala baginya seperti mana pahala orang yang mengikut petunjuk tersebut, dan pahalanya tidak akan berkurang walaupun sedikit. Kena rebut yang ni. Kena buat macam ni. Kita ni bila kita dapat ilmu, kata Nabi SAW, Nabi bagi gambaran ilmu dengan kita yang menerima ilmu ni macam hujan dengan tanah. Hujan dengan tanah ni macam mana? Nombor satu Nabi sebut hujan. Tuan-tuan tengok, kita duduk posisi yang mana satu daripada 3 jenis tanah ni. Nombor satu, hujan turun kena dengan tanah yang subur. Lalu tanah ni menyerap air tersebut. Lalu tumbuh tumbuhan. Dia takungkan air, lalu binatang-binatang pun ambil manfaat. Saya simak ni yang pertama. Yang kedua, hujan turun, salih alaihi Muhammad, tanah ni liat. Tanah liat dia takungkan air. Lalu binatang-binatang lain pun dapat minum air daripada tanah tersebut, takungan tersebut. Yang ketiga, hujan turun, tanahnya batu. Menyerap pun tidak, menakung pun tidak. Nombor satu, yang tanah subur tadi ni, dia dapat ilmu. Ilmu tu menyerap dekat dia, lalu dia beramal dengan ilmu tersebut. Bukan sakat dia beramal, orang lain pun menumpang manfaat daripada ilmu tersebut. Macam tu. Kita macam tu kah? Nombor dua, takung air. Maksud ilmu tu tak dimanfaatkan dia. Dia tak beramal dengan ilmu tersebut. Tapi orang lain mengambil manfaat. Dia pergi tunjuk kat orang pula, dia pergi ajak orang pula. Dia kata sembahyanglah tahajud. Kita duduk dalam bulan Rejab ni, bangun awal ni, sembahyanglah tahajud. Subuh masuk lewat, bangun awal sikit, pukul 6 pun sempat 2 rakaat tahajud. Tahajud ni hebat. Tahajud ni Allah bagi wajah, cahaya wajah Allah, bagi ni maqam mahmudah, Allah buka pintu rezeki, Allah ampun segala dosa, Allah tunai segala hajat. Macam-macam, orang yang sakit Allah bagi sembuh. Macam-macam, hebat tahajud ni. Kawan yang dengar tu pun macam meleleh ayat liok dah. Teringinya, esok juga aku nak tahajud. Aku nak tanya hang duk kempen aku tahajud ni, hang berapa lama dah duk tahajud? Dia pun jawab, aku setakatlah pun aku tak buat lagi. Setakat sekarang ni tak buat lagi lah tahajud tu, cuma aku kempen hang untuk buat, nanti lepas-lepas aku buat lah. Dia duk ajak orang tapi dia pun tak buat lagi. Kata ulama, ilmu yang disampaikan pada orang tetap menjadi manfaat untuk dia.
Cuma dia tak ada manfaat untuk diri dia sendiri. Boleh faham tak ni? Jadi sampai ke orang dapat tak? Dapat. Tapi dia tak dapat kat dia lah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Mesti dapat juga. Nombor 3, salih ala Sayyidina Muhammad. Dekat dia pun tak dapat, dekat orang pun tak dapat. Saya takut macam tu je kita ni tuan-tuan. Masjid ni Allah masyhur sangat terkenal. Salih ala Sayyidina Muhammad. Mana ada masjid tinggi macam ni? Melainkan tempat tuan-tuan. Kuliah Masya Allah Rabbi. Dan kita ni istiqamah main dengar kuliah tiap-tiap hari. Berapa banyak ilmu yang kita dah dapat. Banyak ilmu yang kita dapat lah. Tapi berapa banyak yang kita beramal sebenarnya. Betul. Ustaz ni mengajar satu ilmu, esok ustaz ni mengajar satu ilmu lagi. Kalau kita ambil satu amal pada setiap kuliah yang kita dapat, satu amal aja daripada setiap ilmu. Kalau 10 kuliah, ada 10 amal kita bertambah. Betul kan? Ni berapa tahun dah mengaji. Tapi lepas 10 tahun kita duduk mengaji, amal kita 10 tahun lepas dengan sekarang ni sama aja. Duha tetap 2 rakaat. Okay lah buat duha juga. Quran tetap satu muka surat. Sayyid Muhammad. Witir kadang buat, kadang tak buat. Puasa-puasa sunat tak kat mana kita duduk buat. Dan amalan yang kita duduk istiqamah buat tu sama aja semenjak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun lepas. Habis apa yang bertambahnya? Maksudnya mungkin ilmu yang kita dapat tu tak melekat dengan kita dan kita tak beramal. Dah satu hai. Cerita kat orang pun tak. Ilmu berhenti kat kita aja. Tak pi dah dekat orang. Tak. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kalau para sahabat Nabi SAW ridwanullah alaihim ajma'in dulu, yang perangai dia sama macam kita, yang jenis pi mengaji balik simpan kat kita seorang-seorang. Agak-agak Islam sampai tak kat kita ni, dekat tanah Malaysia ni. Pi mengaji kat Nabi balik simpan. Pi mengaji kat Nabi balik simpan. Muslimat tengok rajin juga menulis tuan. Bawa pen, bawa tangan abang ni bagus. Orang perempuan rajin menulis. Orang lelaki-lelaki dia mengapai, jenis mengapai banyak. Yang makam tinggi. Tapi tunggu Ustaz, walaupun menulis, saya nak tanya, balik baca tak? Baca. Oh, dahsyat dia. Balik telaah baca, insya-Allah. Salat tuan-tuan. Allahu salli ala Muhammad tuan-tuan. Jadi hebatlah kalau baca tu hebatlah. Tak baca pun kadang-kadang kan. Tuan-tuan salat Muhammad, ilmu terhenti kat kita. Sayanglah ya Allah Rabbi. Habis Ustaz. Sebab tu dalam dia panggil jihad kita ni. Jihad kita ni dia ada jihad, 3 jihad. Nombor 1 jihad berhadapan dengan musuh yang benar. Ini pergi perang. Yang kedua jihad melawan bisikan syaitan. Yang ketiga jihad melawan bisikan nafsu. Syaitan perang-perang dah satu hal lah. Syaitan dengan nafsu ni dia tak suka kita buat benda baik. Dua-dua main peranan. Syaitan main peranan cara dia, nafsu main peranan cara dia. Kesimpulan daripada dua ni, tak mau kita buat baik, suruh kita buat jahat. Tuan-tuan tahu tak antara perkara paling awal yang akan menyebabkan kita buat baik dan kita meninggalkan kemaksiatan apa dia? Ilmu. Betul tak ni? Ilmu lah yang akan menjadi benda paling awal sekali yang akan menyebab future kita akan meninggalkan kemaksiatan dan melakukan kebaikan. So, syaitan dengan nafsu ni dia tak akan redha kita menuntut ilmu dengan sempurna. Dia akan buat apa saja jalan supaya kita tak pergi menuntut ilmu. Sebelum kita nak mai kuliah, dia dah racun dah. Dia dah plan dah. Kalau nafsu dia meringit, ayalah tak maulah, tak larat ni, penat ni, mengantuk tau dah. Tak payahlah duk pi. Tu jenis nafsu tu. Kita pun nak pi. Memang daripada semalam pun duk zikir tu, malam ni pagi ni dah kuliah tu, duk zikir, nak pegang biji tasbih tu, nak pi tapi macam tu lah. Yang syaitan pula dia bisik dia macam mana? Dia plan, dia rancang. Entah. Kalau hampi satgi ada kedai ni yang nak pergi ambil barang tu, dia tutup pukul 10.30. Bukan tutup pukul 10.30, dia buka satgi pukul 10.30.
Saya takut saya kalau sampai time 10.30 sekali orang ramai, dia susah. Lepas tu sekali siapa pula nak pergi hantar ampi pula ni? Sekali kalau ampi nak pergi masjid pula, saya nak kena minta tolong anak ampi hantar kat situ, sekali nak kena pergi hantar kat sini. Syaitan tolong plan kat kita. Lalu kita kata apa? Yes boss, sami'na wa ata'na, aku dengar aku taat ni. Tapi kalau kita lawan dia, kita, oh tak mau dengar, dia pergi juga, meduk kat dalam majlis ilmu. Bila dia meduk dalam majlis ilmu, depa tak berhenti lagi. Dia mai pula, dia mai bergantung kat jik mata lah. Allah, ya Allah, tak lah kat mata ni, ya Allah, Rabbi subhanallah. Lagi dia mai cucuk kat pinggang lah, ya Allah, nyucuk pula pinggang ni, ya Allah. Lagi dia mai cucuk kat betih pula lah, subhanallah. Dia mai gatai kat kaki lah, dia mai gatai kepala lah. Lagi kalau dia keluar saya ni lega dah. Saya cuma dah. Salli ala Muhammad. Lagi dah habis mengaji dah. Salli ala Muhammad. Dia tak bagi apa tuan-tuan? Yang berikutnya, syaitan dengan nafsu ni, dia tak bagi pula kita beramal dengan ilmu yang kita mengaji. Tak bagilah. Dia bagi ralik-ralik kita, dia bagi kita lalai sikit, akhirnya kita terlupa apa kita mengaji. Salih Muhammad. Dia buat macam mana, dia plan, dia rancang supaya kita jangan beramal dengan ilmu tu. Kalau kita beramal juga dengan ilmu tu, dia tak berhenti lagi. Tak, dia buat apa pula? Dia pastikan ilmu yang kita belajar tu tak sampai kat orang lain. Tuan-tuan kenal dengan syaitan sampai kat mana? Cuba tanya, cuba jawab. Tanya diri sendiri. Daripada 4 peringkat menuntut ilmu tadi ni, tak bagi pi menuntut ilmu, tak bagi selesa duduk dalam majlis ilmu, tak bagi beramal dengan ilmu, tak bagi sampai pada ilmu pada orang lain, agak-agak kita kena tipu dengan syaitan ni kat mana? Majoriti kita kena kat nombor 4 ni paling tidak. Betul tak ni? Faham tak faham saya cakap apa tu? Mengaji ilmu tentang mayang duha. Tahu tak mayang duha? Tahu tak? Ni faham ke tak faham ni, tanya angguk pun tak mau, geling pun tak mau ni. Marah sungguh dengan syaitan ni kau. Jangan jawab, syaitan kata. Kita bila kita ceramah ni, kalau orang ada respon seronok. Kadang-kadang pergi ceramah muka beku macam ni ya muka dia. Masa macam nak tarik embrace, tak kereta balik. Kita dah mengaji tentang mayang duha. Mayang duha, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ditanya, Nabi mayang duha berapa rakaat? Sayyidina Aisyah kata 4 rakaat dan Nabi tambah sesukanya. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW sebut, Man salla duha arba'an wa qabla al-ula arba'an banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang semayang duha 4 rakaat, kemudian semayang sebelum zuhur 4 rakaat, maka Allah akan membina untuknya satu rumah dalam syurga. Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, sallallahu alaihi Muhammad, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, hadis qudsi, Ya ibni Adam, irka'li min awalin nahari arba'an. Wahai anak Adam, rokoklah, ini solatlah kepadaku pada awal siang yang 4 rakaat, maka aku akan mencukupkan sehingga ke hujungnya. So daripada hadis ni kita dengar, semayang duha ni patut-patut kita buat berapa rakaat? Tak bunyi 4 rakaat lah. Ustaz tanya, Ustaz jawab sendiri lah. 4 rakaat saya cuma. Jadi kita tahu nak semayang duha, buatlah 4 rakaat berdalilkan kepada hadis dia tadi ni, paling kurang 2 rakaat. Apa yang kita tahu ni, agak-agak yang kita tahu ni nak sampai dekat siapa lepas pada kita? Siapakah orang pertama yang akan sampai ilmu ni daripada kita? Siapa? Jawapan standard, tak ada siapa-siapa. Tak ada siapa-siapa. Rugi tak kalau tak ada siapa-siapa? Rugilah. Sebab kalau dia beramal dengan ilmu tu, yang kadang-kadang belum tentu kita buat, pahala dia tu sama sampai kat kita, sikit pun tak kurang. Dan mungkin pula dia pula sampai pada orang lain, sampai bagi sikit pun tak kurang. Tu repeat sampai kat kita, sikit pun tak kurang. La haula wala quwwata illa billah. Sayangnya bila kita dapat ilmu tapi tak sampai ke orang lain. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ada satu peristiwa yang akan berlaku di padang mahsyar dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim,
Imam Ibn Kathir petik satu kisah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila pahala-pahala dan dosa ditimbang ni, ada seorang tu dia tengok dosa dia dah banyak. Sebab dosa dan pahala ni kita boleh nampak apa kita buat. Duduk dalam ilmu nampak, sedekah nampak, puasa nampak, nampak. Dosa pun nampak juga. Ni buat maksiat apa, nampak. Tiba-tiba dosa dia dah banyak, dia dah takut. Tahu-tahu mai satu gumpalan awan, macam awan. Yang ni dia tak tahu apa dia. Nak kata puasa pun tak tahu, nak kata apa pun tak tahu. Dia macam awan. Dia mai, dia letak di atas timbang yang sebelah kanan, lalu berat timbang belah kanan tu, akhirnya dia masuk syurga. Dikatakan kepada dia, kamu tahu tak apa ni? Dia kata, aku tak tahu apa ni. Ni apa dia ni? Yang mai tiba-tiba mai duduk atas timbang belah kanan ni. Dia kata, itu adalah ilmu-ilmu yang kamu ajarkan kepada orang lain, lalu dia beramal dengan dia. Kita bukan tahu kan? Kita tak tahu kan? Ada satu je kot kita habaq dah, baca bismillah dah ni, naik kenderaan ni. Takat tu ya. Dia pun teringat tu, dia jumpa orang lain kata, baca bismillah naik kenderaan ni. Saya orang dulu dia sampai baca bismillah. Rupa-rupanya tuan-tuan sekalian, 100 tahun orang duk sampaikan pahala-pahala kita dan kita mati dalam kubur dah. Dan semua tu manfaat kita dapat, kita tak tahu. Rugi, sangat-sangat rugi kepada orang yang menuntut satu-satu ilmu, tapi ilmu tu terhenti takat dia. Syaitan akan tepuk tangan, aku berjaya menghalang dia daripada menyampaikan ilmu ni manfaat pada orang lain. Nak kena bagi semangat sikit lah. Macam mana kita nak transfer? Ada tak kakak makcik-makcik yang mai sini suami tak mai? Ada tak? Kan semua mai suami isteri ni. Kalau yang suami tak mai, paling tidak balik bagi tahu apa yang kita belajar ni dekat suami kita. Abang duduk Ustaz. Nak buat apa ni? Mai saya nak bersyarah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang-sedang qalu inna lillahi wa suami kita tu. Boleh anak-anak kita, ahli keluarga kita. Yang ada Facebook tu, friend Facebook kita tu, itulah maduk-maduk kita. Dia berdua hantar bubuh post gambar merepek, video merepek, baik hantar video-video ilmu, dapat juga manfaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, fadlul ilmi ala al-abdi ka fadli ala adnakum. Inna Allah subhanahu wa ta'ala wa ahlus samawati wal ard hatta an-namlata fil juhriha hatta al-huta fil bahr la yusalluna ala muallimin nasi khair. Kelebihan orang alim berbanding dengan orang yang ibadah ialah seperti kelebihanku berbanding dengan orang yang paling rendah kedudukannya daripada kalangan kamu, yakni umat Islam. Orang yang alim ngajar ilmu ni, kelebihan dia dengan berbanding dengan orang yang rajin ibadat macam aku dan umat yang paling rendah daripada kalangan kamu. Itu bandingan dia. Sehingga kan kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah, para malaikat, makhluk yang berada di langit dan bumi, hatta semut yang berada dalam sarangnya dan ikan dalam laut pun berselawat ke atas orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut dalam hadis yang lain, nadarallahu mura'an sa'minna syai'an faballaghahu kama sama'ahu farubba muballighin aw'imin sami'. Semoga Allah mengelokkan rupa orang yang mendengar sesuatu daripadaku, kemudian dia menyampaikan sebagaimana yang dia dengar. Terkadang orang yang disampaikan hadis kepadanya itu lebih memahami daripada orang yang mendengar hadis itu secara langsung. Nabi kata mudah-mudahan Allah perelok wajah mereka. Orang yang menyampaikan belajar hadis ni wajah mereka berseri Allah bagi, sebab terkait dengan hadis ni lah. Salih Azhamat, seri wajah Allah, perelok wajah orang yang dia dengar satu ilmu pada Nabi, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Macam mana dia dengar tu? Nabi kata, sampaikanlah, mungkin orang yang dengar tu dia lebih faham daripada kita yang dengar secara langsung. Allahumma salli ala. Itu tuan-tuan, kelebihan-kelebihan yang pertama, iaitu mengajarkan ilmu. Nombor 2, dia baru satu, kau apa nak ambil tahu ke sebelah ni? Salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama tadi, alima ilman. Yang kedua, au ajra nahran, au
ajra nahran. Maksud dia apa? Sallallahu alaihi Muhammad, yang mengalirkan air sungai. Orang yang mengalirkan air sungai, maksudnya menggali apa saja yang akan berlalu air padanya, sama ada sungai, parit atau saliran, kerana ramai yang akan mendapat manfaat air tersebut, sama ada manusia atau haiwan. Sa'ad bin Ubadah pernah bertanya kepada Nabi SAW, yang artinya, wahai Rasulullah SAW, sedekah apakah yang paling utama? Baginda menjawab, memberi air. Pasal apa? Sebab air ni sumber kehidupan. Nah, salih alaihi tuan-tuan, kadang-kadang salih alaihi Muhammad, tempat dia, laluan dia susah nak dapat air, maka kita mempermudahkan dia dan keluarganya untuk mendapatkan air. Nak wudu, nak mandi, nak apa sebagainya, salih alaihi Muhammad, tumpang manfaat. Sekarang ni mungkin bukan dengan bentuk sungai, sekarang mungkin bentuk paip, kan? Tuan-tuan fikirlah macam mana boleh buat. Salih alaihi Muhammad, orang boleh mengambil manfaat daripada air tersebut, pasti ada ganjaran yang akan kita dapat. Yang ketiga, salih alaihi Muhammad, kata Nabi SAW, au hafara bi'ran, yang maksudnya salih alaihi Muhammad, menggali pergi. Salih alaihi Muhammad, menggali pergi. Ada satu kisah sana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz, Ustaz, cari tak jumpa lah kisah tentang Ustaz. Tak jumpa, tak apalah. Okey, baik, saya Jumat. Menggali perigi, maksudnya membuat perigi untuk orang ramai, menggunakannya untuk orang menggunakannya, dan termasuk juga orang yang bekerja menyediakan bekalan air paip dan seumpamanya, sehingga dapatlah orang ramai minum atau menggunakan air tersebut untuk berwuduk, mandi, membasuh pakaian dan seumpamanya. Salih ala Sayyidina Muhammad. Waktu orang muhajirin sampai ke Madinah, penduduk Madinah waktu tu ada jadi musim kemarau. Salih ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila kemarau ni susah nak dapat air. Salih ala Sayyidina Muhammad. Jadi dalam kawasan Madinah tu ada satu telaga, nama telaga tu Telaga Rummah. Tetapi telaga tu dimiliki oleh seorang Yahudi. Yahudi ni bila dah dia monopolize ayak kat situ, orang tak ada pilihan melainkan terpaksa ambil ayak pada dia, maka dia charge dengan harga yang sangat tinggi. Jadi orang semua susah lah. Nabi SAW larang lah kita buat apa ni, buat benda-benda macam ni, buat zalim kat orang. Waktu orang sangat-sangat memerlukan, kita pi ambil kesempatan. Kalau orang bukan Islam buat, tak apa, jangan orang Islam buat lagu tu, Allah tak bagi. Dia simpan stok, dia simpan, sekali waktu orang susah dia keluar, dia jual dengan harga yang lebih mahal. Benda tu haram pada syarak, tak boleh buat macam tu. Salih ala Sayyidina Muhammad. Lalu tuan-tuan, salih ala Sayyidina Muhammad, salih ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau siapa nak pergi beli air, nak dapatkan air, boleh, dia charge dengan harga yang sangat tinggi. Lalu apa jadi? Salih ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, Nabi SAW sebut dekat para sahabat, siapakah daripada kalangan sahabatku yang mampu untuk menyumbangkan hartanya bagi membebaskan telaga itu, lalu mendermakannya kepada umat, maka dia akan mendapat syurga Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ni janji Nabi SAW. Tuan-tuan,
Ada dua benda kat sini. Salih Muhammad. Yang pertama, janji Nabi SAW dapat syurga. Yang kedua, benda yang tuan-tuan nampak dengan mata. Janji Nabi SAW, benda yang tak nampak dengan mata kita. Benda yang nampak dengan mata kita, zahir kat depan mata kita ni, antara iman, benda yang tak nampak dengan mata, dengan benda yang nampak dengan mata, yang mana yang kita lebih percaya? Yang mana? Benda yang nampak depan mata itu lebih kita percaya. Betul tak ni? Ada telaga kat situ. Kisah kalau macam ni lah. Ada telaga kat depan tu. Telaga tu sangat diperlukan oleh masyarakat tempat tu. Dan untuk beli telaga tu sebagai contoh, tuan-tuan kena keluarkan RM100,000. Yang kita hanya ada RM100,000 tu saja dalam harta kita ni. Yang Allah akan gantikan ialah syurga Allah. Maka gamak tak kita nak keluarkan RM100,000 tu, pergi letak kat situ, salih ala Sayyidina Muhammad, dan kita kehabisan duit tu, tak ada duit tu. Yang akan kita dapat ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tak nampak. Boleh faham tak faham kisah tu? Bandingan dia antara apa yang nampak dengan mata dengan iman yang ada dalam dada. Sama macam satu kisah. Dia ada satu pokok kurma. Satu je pokok kurma dia. Sebatang ni je pokok kurma dia ada. Kadang-kadang buah, kadang-kadang tak buah. Tapi itulah yang dia ada. Dia sangat sayang buah tu. Sangat sayang pokok tu. Walaupun kadang-kadang ada buah, sebab yang tu yang dia ada. Tak tahu ada seorang dekat sebelah rumah dia tu ada 2 orang anak yatim. Anak yatim ni suka duk ambil buah kurma dia. Dia marahlah. Dia marahlah, jangan duk kacau lah pokok dia. Lalu berita ni sampai kat Nabi SAW. Nabi pergi kat dia, Nabi offer kat dia. Nabi kata, mau tak? Allah bagi dekat kamu satu pohon kurma yang sangat hebat dan sangat besar dalam syurga. Yang kalau nak lintas pokok kurma ni, dia punya teduhan dia bertahun-tahun melalui keteduhan. Maksud besar sungguh pokok kurma tu. Di mana ni? Dalam syurga nanti. Mau tak? Kalau kita offer kita nak. Mau tak? Mau Rasulullah. Nak Rasulullah nak. Macam mana nak dapat pokok kurma tu Rasulullah? Ni pokok kurma yang satu ni, yang kecil ni, yang ni wakaf kat budak-budak tu. Bagi kat budak-budak tu. Kamu akan dapat satu pohon kurma dalam syurga. Tahu dia kata apa? Agak-agak dia bagi tak? Dia kata, tunggu saat bagi. Saya ingat Rasulullah, saya ambil pokok kurma ni ya. Ambil pokok kurma ni. Tuan-tuan gelak kat dia. Saya ingat kalau kita duduk part tu pun, kita pun pilih yang sama. Tak pasal apa? Pasal benda dalam syurga bukan nampak pun. Tak tahu ni. Yang ni paling tidak duk ada, walaupun kadang-kadang ada buah, kadang-kadang tak ada buah. Tidak nak. Faham tak faham tu? Ada banyak mana dalam poket lah ni? 1,000. Mana ada buat 1,000 dalam poket tu? Berapa ratus buat? 300, 400. Tabung lalu bagi semua sekali. Salih alaihi bagi semua. Boleh bagi semua? Pasal apa tak lagi semua? Nombor 1 ada lagi di rumah, bukan tak ada dah. Nombor 2, Allah kata Allah ganti dengan lebih baik. Allah mesti ganti dengan lebih baik. Nabi kata takkan kurang harta orang sedekah, bahkan bertambah. Nabi kata bertambah. Nabi kata takkan kurang. Allah kata Allah ganti. Pasal apa? Apa alasan kita tak boleh nak bagi? Sebab kita duk berpegang, aku bagi apa yang aku ada, aku habis tak ada apa. Betul kan? Antara apa yang kita nampak dengan tangan kita, dengan nampak dengan mata kita, dengan apa yang Allah janji yang kita benar kita tak nampak. Itulah iman kita. Tuan-tuan boleh faham saya cakap apa ni? Bertembung di antara iman dengan benda apa yang kita nampak. Selalu kalah tentang iman. Sungguh tuan, Salih Muhammad. Lalu dalam ramai-ramai sahabat yang menyahut seruan ni siapa?
yang menyahut seruan ni ialah Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Osman, yang saya balik kisah pokok kurma tadi. Balik kisah kurma ni. Lalu bila dia tolak, tak apalah, Nabi pun okeylah, bukan boleh paksa orang nak wakaf, orang nak bagi kan. Lalu ada seorang dia terdengar kisah ni, dia pergi jumpa dengan Nabi, dia kata, Rasulullah, yang Rasulullah cerita tadi ni untuk dia seorang kan untuk semua? Offer ni untuk semua orang kan untuk dia seorang? Dia kata offer ni untuk semua. Rasulullah tunggu Ustaz. Dia pun pergi dekat kawan tu, dia kata apa? Kita trade in pokok kurma tak? Kita trade in pokok kurma. Kita trade in pokok kurma sama-sama, mana mau? Aku pun ada pokok kurma ni. Kita jangan, bukan macam tu. Saya ada satu ladang kurma, ada 300 pokok. 300 pokok kat dalam tu. Satu ladang tu ambil kat kamu, bagi kat saya sebatang pokok kurma ni. Dia tu macam confused tau, macam hang ni biar betul macam tu lah kan. Biar betul ni. Dia kata saya, betul. Nampak je tak berhati lagi. Tak apa. Ada satu rumah kat dalam ladang kurma tu, rumah saya. Rumah tu sekali saya bagi. Mau tak? Tunggu lagi. Oh, mestilah mau sebab benda nampak kan. Dia happy bila korang tu mau, dia happy. Okey, Syain, okey lah, okey, kita dah akad pun siap. Dia balik rumah dia, balik rumah dia dengan wajah yang begitu ceria. Sebab bagi kat orang 300 pokok kurma, bagi kat orang macam tu ya, ambil dapat sebatang kurma. Sebatang kurma tu bukan dia ambil bagi kat orang lain. La haula wala quwwata illa billah al-azim. Balik rumah jumpa isteri dia tengah duduk masak dalam rumah. Dia kata, tukar bahasa kita lah nah, yah lah bobo bina nama tu lah. Ya. Packing barang sat, kita nak keluar ni. Nak keluar pergi mana abang? Abang dah jual dah rumah ni. Jual Abang jual rumah ni. Jual kat siapa? Jual kat Allah. Kan? Jual banyak mana untung? Untung banyak sangat. Abang jual kat siapa ni? Abang jual kat Allah. Jual kat Allah. Seronok isteri pun. Isteri pun packing keluar. Ya Allah Rabbi. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau tuan-tuan wakaf tu, ni ustaz duk ceramah-ceramah ni kata, Ustaz saya ada rumah sebiji, kata Ustaz ambil buatlah madrasah apa. Dah apa akad mau, dia balik rumah, abang kat isteri dia, abang dah jual rumah ni. Jual abang jual kat siapa? Jual kat Allah. Harga isteri dia kata, oh cukup. Have you out of your mind? Agaknya lah. Aduh, subhanallah. Iman. Lalu apa dia buat? Salat al-Syawat tuan-tuan, Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu an, dia buat apa? Dia pergi jumpa dengan orang Yahudi tersebut. Dia kata dia nak beli. Dia tawarkan dengan harga yang sangat tinggi. Orang Yahudi tu dia nak jual buat apa? Dia dapat profit. Kalau jual dapat satu duit, habis lah. Tapi ni duk dapat income setiap hari kan. Baru ni saya jumpa dengan seorang, dia income dia sehari 1 juta. Orang Melayu, budak, orang muda lagi, 45 je umur dia. Sehari 1 juta yang duit dia, income dia. Kaya tuan. Tanya dia buat apa? Infak. Macam mana kaya macam ni? Tak tahu lah Ustaz, infak lah Ustaz. Tu jawapan dia. Buat masjid, orang nak buat masjid saya bagi, orang nak buat madrasah saya bagi, orang susah saya bagi. Tiap-tiap hari ada je kena bagi. Allah bagilah balik Ustaz. Berapa banyak infak? Tak tahulah, 4 juta dia pun tak tahu lah infak. Dia seorang makcik kat madrasah saya, dia ada 600 je. Harta dia 600 ringgit tu je. 600 ringgit tu je harta dia. Bukan duit dia, harta dia 600 tu je. Rumah tak ada, motor tak ada, tak ada apa. Yang ada nilai 600 tu ya. Waktu kita buka wakaf untuk jalan masuk madrasah, dia mampu sedekah 400 daripada 600 harta yang dia ada. Maksudnya over 50% daripada harta dia. Tuan-tuan, kalau ada tuan-tuan ada 100 ribu, tuan-tuan mampu tak sedekah 600 ribu? Kalau dia 60 ribu. Tuan-tuan ada 100 ribu, tuan-tuan mampu tak sedekah 60 ribu? Kalau tuan-tuan ada 1 juta, tuan-tuan mampu tak sedekah 600 ribu? Mampu. Itulah orang kaya sebenarnya. Itu orang kaya. Tak takut. Takut apa? Salih Asyik Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Kita tak yakin. Lalu bila offer tak mau, lalu tuan-tuan apa yang di offer? Dia kata kalau macam itu tak apalah, kamu tak mau jual, okey, kita jual separuh. Saya beli separuh saja.
Saya offer satu nilai yang sangat tinggi, tapi saya nak bahagian saya dalam sebulan tu separuh. Maksudnya kita rotate hari. Hari ni saya tuan punya, esok kamu tuan. Itu tuan, kita berganti-ganti tuan. Hari ni orang beli pada saya, esok orang beli pada tuan. So dia kata, okey, setuju. Dia tak tahu strategi Sayyidina Osman. Lalu tuan-tuan, salih ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya bila dia setuju, dia pun dah bayar dengan sejumlah harga, menjual separuh pemilikan harga tu, telaga tu kepada Sayyidina Osman. Lalu mereka pun bergilir-gilir, berselang hari. Bila sampai time Sayyidina Osman radhiyallahu an, hari Sayyidina Osman punya, orang-orang semua boleh mai beli, boleh mai ambil secara percuma. Mai time orang Yahudi kena bayar duit. Tuan-tuan, agak-agak orang pi dah hari yang kedua tu. Siapa nak pi? Kalau pi tak apa cerdik lah. Kalau dia mai-mai, dia kata apa? Saya Syed, mai-mai, saya Syed, hari ni tokai baru kah? Oh, tokai baru. Siapa tokai? Sayyidina Osman. Ni berapa nak kena bayar ni? Free je. Oh, free je. Oh, terima kasih lah. Masya Allah, terima kasih. Ambil ayak balik. Esok mai pula nak ambil ayak. Ni tokai, oh ni tokai lama. Ni berapa nak kena bayar ni? Oh, ni nak kena bayar 1 dirham. 1 dirham, saya Syed, tapi semalam main ambil free saja. Main ambil pada siapa? Saya Osman. Oh, esok dia punya turn. Okey, tak apa, bawa balik tu bekas kosong tu. Saya on the way duduk berjalan tu, jumpa orang, nak pergi mana ni? Nak pergi beli ayak. Jangan pergi beli hari ni, pergi beli esok. Pasal apa? Esok Sayyidina Osman punya time free. Betul ke? Betul, semua betul. Akhirnya tersebar cerita, semua orang pergi hanya pada hari Sayyidina Osman. Dan waktu tu bukan sahaja orang Islam, orang bukan Islam pun pergi. Akhirnya si Yahudi ni menanggung kerugian, dan akhirnya saya Syed, dia pergi jumpa dengan Sayyidina Osman, dan dia kata, aku jual semualah. Aku jual semua. Sayyidina Osman bayar kat dia sikit lagi, dan akhirnya dia wakafkan harta tersebut. Dan waktu tu tuan-tuan sekalian, subhanallah, sampai ke hari ini kerajaan Saudi guna wang simpanan daripada akaun tersebut untuk membeli tanah berhampiran dengan Masjid Nabawi itu, buat sebuah hotel di Madinah. Tanah di hotel itu atas, tanah kawasan tersebut atas nama Sayyidina Osman, dan telah diwakafkan. Hasil daripada hotel itu diinfakkan kepada orang miskin, anak-anak yatim. Tuan-tuan boleh bayang tak, sampai ke hari ini Sayyidina Osman dapat manfaat daripada telaga yang dia beli hari itu ni. Kan Sayyidina Osman? Tuan-tuan, kita kena cerdik bab-bab ni. Kena cerdik ni. Tuan-tuan tahu tak, kita ni sampai satu tahap, tuan-tuan tahu, jalan orang nak lalu tepi rumah kita pun kita berkira. Nabi SAW cerita, ada orang dia bergelumang dengan nikmat syurga. Nikmat syurga, bergelumang nikmat syurga hanya kerana mengangkat satu perkara, satu benda yang menghalang laluan orang mukmin. Orang duk pergi lalu lalang situ, ada benda jatuh kat situ, dia pergi ambil tak tepi lah. Dapat nikmat dalam syurga, hanya kes yang tu je. Tuan-tuan, yang ada sikit tanah, Allah bagi kat kita tanah sikit, dan mungkin dengan sikit buka laluan tepi rumah kita tu, untuk orang pi masjid, orang pi kerja, budak-budak pi sekolah, kadang tak payah besar, bukan besar kereta tu pun, laluan habang lepas motor, orang jalan kaki naik basikal aja. Tuan-tuan jangan dengar janji saya, tuan-tuan tunggu nanti apa yang tu akan dapat di akhirat. Tuan-tuan muslimat, kita main masjid tadi. Setiap langkah kita main masjid tadi, Allah bagi apa? Allah bagi pahala, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat kita yang main masjid ni. Tuan-tuan, agak orang yang mewakafkan jalan tu, yang orang main masjid tu, yang dengan jalan yang dia wakaf tu, orang tu dapat pahala, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat, dia yang bagi jalan tu, agak-agak dia dapat tak? Kalau dia ni berjalan, dia seorang-seorang dapat, orang yang bagi jalan tu, setiap orang yang dapat, kalau semua dia dapat. Untung tak? Kita je tak cerdik. Kami buka madrasah dulu, tuan-tuan, mereka tutup palang besi kan? Nak cerita. Dulu ada satu kisah, ada seorang tu dia tak bagi kami lalu. Dia kata,
Kalau nak lalu boleh bayar 200,000 kat jalan kecil lah. Saya kata mana nak cari banyak tu, saya tak mampu. Buka madrasah takdirnya madrasah tu di belakang sikit. Lalu semalam Jumaat buat macam mana ya Allah, saya susah hati kita ni sampai kuasa pusing kot jauh tu nak masuk madrasah ni, macam mana nak buat. Timbul satu idea guna tu. Saya kata jom kita nak pergi jumpa pakcik tu, bawa pelajar tahfiz saya 6 orang masuk kereta, dia panggil Abi kat saya, duduk dalam kereta kita sagi. Bila habis sebut, habis buat je isyarat macam tu, hampa pergi peluk kaki pakcik tu. Lepas tu hampa menangis kat kaki dah. Saya pun pergi jumpa pakcik, saya nak minta jalan tu, beli pun tak apa tapi jangan mahal sangat, saya tak mampu. Beli ikut harga dia lah, harga pasaran. Tu sebab pakcik, kami nak buat ini bukan kami nak buat meniaga, kami bukan nak buat rumah, nak buat apa, kami nak buat madrasah. Ni saya buat ni, budak-budak ni hafaz Quran ni, dia pun ni ngapal Quran, dia pun ngaji Quran. Lepas tu saya bagi syarat pi. Dia pun semua 6 orang tu pergi peluk, tolonglah pakcik, kami nak hafal Quran pakcik, tolong pakcik. Pakcik kata apa? Dah aku wakaf jalan tu. Terus dia wakaf tu, dia menangis. Saya wakaf, kita pun cerdik, kita dah prepare siap surat dah, siap dah. Takut dia berubah hati pula. Saya bagi dia pun sign terus tuan-tuan. Alhamdulillah sampai hari ni jalan tu diwakafkan, dan pahala untuk dia mudah-mudahan kan. Allah SWT. Tapi ada orang jangan lalu kat sini, dia siap korek lubang lagi, dia sampai ke tahap jangan sanggup ada apa yang lain selain pada jangan orang lalu kat jalan dia. Salih ala Muhammad tuan. Kalau kita nampaklah jalan, ya Allah Rabbi, rumah kita kan kadang-kadang rumah kita pagar sambung sebelah kan. Ejah pagar masuk sikit aja, buka laluan sikit je. Kita duduk lorong macam ni, lepas tu ada masjid sebelah sana, ataupun kedai sebelah sana, ataupun tempat kerja orang sebelah sana, yang kita duduk lorong-lorong tengah-tengah tu. Kalau ada orang boleh cross kat sini, mudahnya urusan kat sini. 10 orang lalu, tiap-tiap hari kira, hari ni lalu berapa orang? 10 orang. Esok kira lalu, hari ni lalu apa ni? 15 orang. Kira pula berapa langkah, kira pula dia bina orang. Dia pergi kerja, Ustaz, apa manfaat saya dapat? Dia pergi kerja, dia menunaikan satu tanggungjawab, kewajipan yang dia buat untuk mencari nafkah yang halal kepada anak dan isteri dia. Ibadat tak? Ya, ibadat. Pahala tak? Pahala. Siapa tumpang? Kita tumpang. Budak-budak pergi sekolah, dapat pahala tak? Pahala. Dia sedang berjihad tu. Kalau dia pergi mati syahid tu, siapa buka jalan? Kita buka jalan. Saya kata, kalau kita nampak benda ni, semua orang akan buat, dan tak ada siapa pun nak berkira. Tapi kita nampak apa? Kita nampak tanah yang besar tu. Kita tak nampak pahala yang Allah nak bagi kita ke akhirat. Tuan-tuan setuju tak dengan saya cerita ni? Macam tak apa nak setuju Yang berikutnya, salih ala Muhammad, yang kelima dah. Nak habis dah, lagi 10 minit kita berhenti. Yang kelima kata Nabi sallallahu yang keempat, Allahumma salli. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au gharasa nakhlan, yang bermaksud salih Muhammad, dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salih ala Muhammad, menanam pokok. Dalam ni menanam pokok kurma lah. Menanam pokok termasuk segala jenis pokok-pokok yang berbuah yang boleh dimakan, atau sayur-sayuran dan lain-lainnya. Maka apabila buahnya dimakan oleh manusia atau haiwan, maka orang yang menanamnya akan mendapat pahala sekalipun telah berada di alam barzah. Kata Nabi SAW, ma min muslim yaghrithu gharsan aw yarza'u zar'an fayakulu minhu tayran aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqatun. Mana-mana orang Islam yang bercucuk tanam kemudian dimakan daripadanya burung, manusia atau binatang, tiada yang lain kecuali baginya sebagai sedekah. Dalam sebuah riwayat yang lain daripada Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ma min muslim yaghrithu gharsan illa kana ma ukila minhu min sadaqatan wa ma suriqa minhu lahu sadaqatun wa ma akala sab'u minhu fa huwa lahu sadaqatun wa ma akalat tayru fa huwa lahu sadaqatun wa la yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqatun. Ini lagi real Nabi sebut. Tak ada seorang pun, tidak ada seorang muslim yang menanam pokok kecuali sesuatu yang dimakan daripada tanaman itu akan menjadi sedekah padanya.
Dan yang dicuri pun akan menjadi sedekah padanya. Apa saja yang dimakan oleh binatang buas, maka sesuatu yang dimakan itu jadi sedekah. Apa yang dimakan oleh burung, maka itu jadi sedekah baginya. Tidak ada seorang pun yang mengurangi, kecuali itu akan menjadi sedekah padanya. Imam Nawawi dalam jelaskan hadis ini berkata, dalam hadis ini terdapat keutamaan menanam pohon dan tumbuh-tumbuhan dan tanaman, bahawa pahala pelakunya akan terus mengalir selama mana pohon dan tanaman itu masih ada di sana, serta sesuatu benih yang keluar daripadanya sampai ke hari kiamat masih ada. Sallallahu Muhammad. Tanam pokok, pokok naik. Kalau pokok buah, orang ambil buah, binatang makan buah. Sallallahu Muhammad. Kena curi buah. Dia tanam, dia geram, dia balut elok tuan-tuan sekalian pisang tu. Duk tunggu tiap-tiap hari balik, pagi-pagi bangun jenguk, tengok. Esok tengok lagi. Lusa tengok lagi. Hari dekat nak ambil tu, tengok-tengok, getah duk menitik je, kawan pergi dia curi, geram betul lah sebab. Allahu Rabbi. Ada seorang ni, Tok Guru ni. Tok Guru saya cerita lah. Dia kata, Salih ala Syekh Muhammad, dia kata, Salih ala Syekh Muhammad, kita ni kalau nak sedekah benda yang kita paling sayang. Kita kena sedekah benda yang kita paling sayang tu baru sedekah. Tak Syekh. Ni duk bagi benda yang kita tak mau. Nak bagi benda yang kita paling sayang, itu baru sedekah. Kata. Tok Guru ni dia ada satu pokok nangka. Pokok nangka tu dia duk tunggu buah nangka tu masak. Buah nangka tu kira dia tunggu nak makan buah nangka tu lah. Tiap hari dia pergi kuliah, dia lalu dia balik, dia tengok buah nangka tu. Balut elok duk jaga. Lepas dia kuliah pagi tu, dia balik tengok buah nangka dia dah tak ada. Tinggal getah dia menitik-nitik macam baru ambil je. Dia pun geram lah. Dia kata, aku duk tunggu nak makan buah nangka ni lah. Balik cerita kat isteri dia. Siapalah pergi curi buah nangka tu? Siapalah pergi curi buah nangka tu? Dia kata, aku duk teringin nak makan lama dah. Siapalah pergi ambil tu? Saya lah ambil bang. Ha? Pasal apa ambil? Hantar mana buah tu? Mana buah tu? Buah tu saya sedekah habis dah dekat budak-budak tu. Budak-budak pondok tu buka-buka makan habis dah. Lah pasal apa yang pergi sedekah kat dia? Lah tadi saya dengar kuliah abang duk cerita dan sedekah yang paling sayang, sedekah paling sayang. Saya duk dengar abang duk cerita, itulah buah nangka abang paling sayang sekali. Dia kata yang tu aku cerita kat orang aja, tak kenal kat aku. Dan tak subhanallah saya Allahu Rabbi. Salat Syamadan. Tuan-tuan tanam satu pokok, burung mengambil manfaat, dapat pahala. Ulat-ulat yang mengambil manfaat daripada pokok, dapat pahala. Buah yang jatuh yang buruk tu, Salih ala Syekh Muhammad, yang ulat-ulat pergi ambil manfaat, dapat pahala. Dapat pahala. Dan Imam Nawawi kata apa? Ada benih yang mai daripada pokok tu, benih tu pula, ada burung pula pergi ambil, ataupun angin tiup pula bawa pergi tempat lain pula, jadi pokok tumbuh pula kat sana. Buah-buahan tu dimakan oleh burung-burung dekat sana, dimakan oleh orang kat sana, dimakan, terus dia dapat pahala. Sebab tu sampai ke hari kiamat, selagi daripada apa yang dia tanam tu terus dia ambil manfaat daripada orang, selagi tu dia akan dapat pahala. Boleh? Ada tak tanah belakang rumah? Balik tanam sekali. Dia balik tanam. Tuan-tuan, hatta pokok yang tak ada buah. Saya tanya, pokok tak ada buah ada manfaat tak? Ada? Siapa kata ada? Ada tak ulat makan daun? Ada? Ada tak burung-burung ambil apa manfaat daripada? Ada benih-benih tu yang lebah ke apa ke sebagainya ambil manfaat. Paling tidak jadi teduhan manusia, teduhan para binatang, teduhan kita sendiri. Subhanallah tuan-tuan. Baru kita tahu benda yang kita pandang macam tak ada apa-apa, sebenarnya sangat banyak manfaat. Tuan-tuan, saya cuma balik tu ada pasu-pasu tepi-tepi rumah tu, tuan-tuan berbola tanam pokok-pokok apa sikit tu. Asal rasa tak ada tanah, bola dalam pasu. Tapi janganlah tanam pokok rambutan dalam pasu tu. Pada-pada lah nak tanam pokok-pokok yang sesuai lah. Hatta tanam pokok-pokok bunga aja. Tanam pokok-pokok bunga. Yang kelima tuan-tuan salih Syekh Muhammad, iaitulah kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Syekh Muhammad, yang kelimanya ialah
au bana masjidan. Yang au bana masjidan iaitu membina masjid. Yang keenamnya au waratha mushafan, iaitulah mewariskan mushaf ataupun kitab-kitab agama. Yang berikutnya, yang ketujuh, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, dan meninggalkan anak-anak yang beristighfar baginya selepas peninggalannya ataupun kematiannya. Yang kelima ni tuan-tuan maklumlah, bina masjid. Yang ni tak payah duk syarah lah. Salih syamat kata Nabi SAW, al-masjidu buyutullah fil ard, salli ala sayyidina Muhammad, tudhi'u li ahli samai kama tudhi'u nujumus sama li ahli al-ard. Masjid-masjid adalah rumah Allah di muka bumi ini. Ia bercahaya pada pandangan penduduk langit seperti bintang bercahaya pada pandangan penduduk bumi. Nabi SAW sebut, salli ala sayyidina Muhammad, ditanya, anna rajulun sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul biqa'i khairun wa ayyul biqa'i syarrun, qala khairul biqa'il masjid wa syarrul biqa'il aswaq. Sebaik-baik wahai Rasulullah, permukaan bumi manakah yang paling baik dan permukaan bumi manakah yang paling buruk? Maka Nabi SAW sebut sebaik-baik bahagian di bumi ialah masjid dan seburuk-buruknya adalah pasar-pasar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu. Baik. Yang keenam, salli ala sayyidina Muhammad, mewariskan mushaf. Boleh jadi Al-Quran, boleh jadi kitab-kitab agama yang kita wariskan. Selagi orang mengambil manfaat daripada kitab-kitab tersebut, selagi itulah, salli ala sayyidina Muhammad, manfaat ilmu tu kita akan dapat. Itu kita kadang-kadang kita tak pandai menulis. Untung kalau orang pandai menulis, menyusun kitab. Jadi orang boleh mengambil manfaat daripada kitab-kitab dia. Selagi orang beramal dengan kitab tu, segitu pahala sampai kat dia. Kadang-kadang kita tak mampu menulis, apa kita buat? Tuan-tuan boleh beli, gunakan duit yang ada, tuan-tuan wakafkan kepada orang-orang yang memerlukan. Salih syamat. Saya azam tiap-tiap tahun saya nak tulis satu kitab. Satu tahun satu kitab. Saya bermula semenjak tahun 2017. Alhamdulillah setiap tahun saya ada. 2017 amalan mengangkat darjat. 2018 hidup dalam sunnah, al-hayatu bis sunnatin nabawiyah. Kemudian yang 2019 amalan mengundang rahmat Allah. 2019 doa dalam Al-Quran, kisah dan tafsiran. 2020 salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tinggal tu, tapi setiap tahun ada. Setiap tahun adalah alhamdulillah rabbil alamin. Saja tuan-tuan. Tahun ni insya-Allah salli ala sayyidina Muhammad, ada 2 buku dalam susunan saya insya-Allah yang insya-Allah akan saya print dalam bulan ni. Ya, dalam tahun ni. Yang pertamanya buku salli ala sayyidina Muhammad apabila Rasulullah SAW bercerita, dia. Himpunan hadis-hadis yang cerita tentang Nabi cerita pada para sahabat. Yang berikutnya ialah salli ala sayyidina Muhammad, umat bertanya Rasul menjawab. Himpunan soal-soal jawab para sahabat dengan Nabi SAW. Q&A lah, Q&A. InsyaAllah. Doa-doa lah, harap tahun ni dapat saya settlekan dua buku ni insyaAllah. Dah final dah lah, dah sikit-sikit lagi. Yang ketujuh tuan-tuan ialah istighfar seorang anak kepada ibu dan ayah dia. Nabi SAW sebut, Inna Allah Azza wa Jal la yarfa'u darajatil abdi salih fil jannah fayaqulu ya Rabbi anni li hadha fayaqulu bistaghfiri waladika laka. Sungguhnya Allah akan mengangkat darjat bagi seorang hamba yang soleh di syurga. Maka dia berkata, wahai Tuhan, daripada mana aku dapat ini? Allah berfirman, dengan istighfar anak kamu kepada kamu. Tuan-tuan, salih syamat, hadis ni cerita pada kita bahawa seorang anak mampu untuk mengangkat darjat orang-orang soleh, walaupun orang tersebut salih alaihi Muhammad daripada ahli keluarganya yang telah berada dalam syurga. Dia duduk dalam syurga dah, upgrade, dapat darjat lebih tinggi hanya kerana istighfar seorang anak yang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi tengoklah anak-anak kita kat rumah boleh tak buat macam tu kat kita. Ada seorang wali Allah, dia pergi satu kawasan kubur, dia tengok orang semua kat ahli kubur ni semua keluar berkaduk kai macam tu. Salli ala sayyidina Muhammad. Kai. Lepas tu ada seorang ahli kubur seorang, dia duduk relax je. Dia pun dalam mimpi dia.
Kemudian dia pergi dekat orang yang duk relax tu. Dia kata, apa yang berlaku ni? Dia kata, ni ahli kubur ni sedang mengais-ngais doa orang mukmin yang ditebarkan kepada semua. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat tu, tebar semua, dia dapat seorang sikit. Ni yang pakcik ni takut. Dia kata, aku tak apa, alhamdulillah Allah dah bagi, cukup dah. Macam mana pakcik dapat macam ni? Dia kata, kalau nak tahu tentang aku, pergi dekat pasar, tengok ada seorang budak, dia meniaga daging. Satu riwayat lagi dia meniaga minyak wangi. Dia kata, pergi tengok apa yang dia buat. Lalu dia pun salih al-Samad pergi. Al-Samad bila dia terjaga tu, dia pergi esok, dia pergi cari, dia tengok ada seorang budak duduk. Mulut dia tukang mak kamit tu. Dia kata, kamu ada siapa-siapa yang meninggal dekat kawasan kubur ni? Dia kata, ada, ayah saya. Oh, kenapa pakcik? Dia kata, saya mimpi jumpa ayah kamu. Oh, macam mana keadaan? Keadaan duduk dalam keadaan sangat tenang. Dia kata, ada amalan yang kamu buat yang sampai ke dia. Apa dia? Dua riwayat. Satu, dia beristighfar untuk ayah dia. Satu lagi, dia baca Quran untuk ayah dia. Setiap kali dia baca Quran, dia niat untuk ayah dia. Dia duduk baca, mulut dia kumat kamit tu, dia duduk zikir, dia duduk istighfar, dan dia niat istighfar tu untuk ayah dia. Kita tak tahulah kita ada anak kita macam yang boleh buat macam tu kat kita ataupun tidak. Kalau ada, untung, alhamdulillah. Yang takut tak ada, dia sendiri pun dia tak kerti nak istighfar untuk diri dia. Macam dia nak istighfar kat kita? Anak-anak kita ni aset kita, tuan-tuan. Anak-anak ni aset kita. Kita susah payah lahirkan dia, besarkan dia, bagi dia jadi manfaat kat kita, bukan sakat kat dunia. Kita nak dia manfaat sampai ke akhirat. Nanti waktu mati, kita harap dialah yang mandikan jenazah kita. Ustaz Syamad, tak mau orang lain, jangan siapa duk sentuh ni mak kami, ni kami nak mandikan dia. Dulu dia sikat rambut kami, hari ni kami nak sikat rambut dia. Dulu dia bedakkan kami, hari ni kami nak bedakkan dia. Dulu dia pakaikan pakaian kami, hari ni kami nak pakaikan kain kafan untuk dia. Jangan siapa duk sentuh, ni mak kami. Waktu nak sembahyang jenazah, jangan orang lain, ni nak sembahyang jenazah ni kami. Ustaz Syamad, saya pernah pergi itu seorang tu, makcik tu, nenek itu meninggal. Waktu kami nak pergi ziarah tu, orang duk baca Yasin tu semua anak cucu dia, tak ada orang lain duduk kat situ. Waktu mandi jenazah, tak ada siapa masuk. Mandi jenazah, itu bahagian anak-anak dia. Anak-anak semua mandi jenazah dia. Waktu nak usung jenazah, siapa pun tak diizin, tak boleh sebab penuh dah. Yang ada tu anak cucu dia aja yang bawa pergi. Waktu nak sembahyang jenazah, saya duduk ada tu, saya duduk saksi, berebut ni. Dua orang cucu dia, saya bagi saya. Seorang cucu kita, saya bagi saya. Yang lain semua tak kata apa. Anak-anak pun tak boleh sebab dua cucu ni duduk berebut. Lala kata apa? Kita sembahyang jenazah 2 kali, bagi can 2 orang sekali. Lah hati saya kata, ya Allah, seronoknya tu makcik yang duduk terbaring tu. Kita sampai tuan-tuan pergi duduk sembahyang jenazah, merata tuan-tuan akan tengok apa yang duduk jadi. Bukan cerita jadi imam, anak-anak duduk dekat luar tuan-tuan sembahyang pun tak. Dan jangan sampai benda yang sama jadi kat anak-anak kita. Pernah satu kisah guru saya cerita, dia dipanggil telefon, "Mai Ustaz ni ada orang meninggal." Dia pun pergi. Dia sampai-sampai dia tengok ada 3-4 orang budak, ada lelaki duduk kat luar tu dengan seorang perempuan duduk dengan jenazah dekat dalam rumah. Yang perempuan tu adalah anak perempuan dia. Yang dekat luar 3 orang lelaki-lelaki tu anak lelaki-lelaki dia. Tak ada siapa duk urus ni. Yang duk kelang kabut, duk menangis ni budak perempuan ni. Macam kita nak buat ni, kita kena mandikan dulu, pun semua nak urus kat bersih-bersihkan dulu sebelum nak mandi jenazah. Lepas tu panggil yang lelaki-lelaki. Tahu anak-anak dia buat apa? So, Ustaz buat. Sentuh pun tak mau. Takut nak sentuh mayat. Padahal tu bapak dia. Waktu sembahyang jenazah langsung tak sembahyang. Waktu bawa pergi kubur, belum sempat nak simpan lagi. Tak apa, kami balik KL sebab kami kerja. Kisah benar, tuan-tuan. Dan kita sendiri pun berapa lama duk sembahyang jenazah, duk main jenazah. Berapa banyak yang kita tengok sendiri anak dia sembahyang jenazah, anak dia jadi imam jenazah untuk apa dia, untuk mak dia. Berapa orang? Tuan-tuan jadi saksi ni bang-bang saya ni. Daripada 10 orang meninggal, berapa orang yang anak dia sembahyang? Padahal yang paling afdal sembahyang jenazah siapa? Anak dia. Kita tak ada, kita tak tinggal. Kita bagi kat dia dunia dia macam dia nak. Padahal dunia dia boleh cari sendiri. Tapi akhirat kita kena bagi. Kita lupa nak bagi. Akhirnya tuan-tuan, jadi susahnya kita. Anak kita kat akhirat 2 ya tuan-tuan. Bukan 2 orang, 2 jenis. Satu, seorang dia pegang tangan kita, dia berhujah depan Allah, dia nak bawa kita masuk syurga. Seorang lagi tuan-tuan, dia berhujah depan Allah, dia nak suruh kita masuk neraka.
Ya Allah, dulu dia biar saya dulu, dia tak pernah ajak saya dulu. Ya Allah, dia tak pernah fikir pasal saya. Ya Allah, dia biar saya buka aurat. Ya Allah, dia tak reti, tak ajak saya agama. Ya Allah, ni ayah saya ni lah. Hari ni kami kena masuk neraka. Ya Allah, bukan orang lain, dia lah. Ya Allah. Akhirnya kita masuk neraka pasal kita tak didik anak kita dengan agama. Tuan-tuan, muhasabah dirilah. Tuan-tuan pejam mata, tuan-tuan renung, tengoklah ramai-ramai anak yang duk ada tu berapa orang agaknya yang boleh selamatkan kita nanti. Ramai yang duk ada tu berapa orang yang lepas kita mati dia menangis setiap malam, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampun dosa mak aku, ya Allah, ya Allah. Kita rasa lapang, kubur kita cerah, kubur kita alhamdulillah anak aku dah hantar doa hari ni. Ataupun duk gelap, ya Allah, tak ada ke anak aku yang nak hantar doa ni, tak ada ke anak aku yang ingat aku hari ni, tak ada ke anak aku yang boleh doa kat aku hari ni. Tak ada, dia pun duk sibuk. Lebih dahsyat duk sibuk apa? Berebut harta kita yang kita cari untuk bagi kat mereka. Muhasabahlah tuan-tuan. Part ni kita kena muhasabah, sebab dia salah satu daripada amalan yang akan pastikan keselamatan kita selepas daripada kita mati. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat pada kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap lah. Sadik Syamat kot terkasak bahasa, silap cara. Bahasa orang utara ni dia kasak sikit. Walaupun kasak, dalam hati ada taman dengan risau. InsyaAllah nah. Terima kasih pihak masjid yang sudi untuk menjemput saya pada hari ini, insyaAllah. Salih Muhammad. Terima kasih juga pada semua yang sentiasa memberikan perhatian. Tak ada yang tidak langsung, alhamdulillah rabbil alamin. Lega saya hari ini, berjaya menyampaikan misi saya dengan sempurna. Alhamdulillah, amin. Dan dekat luar sana lagi tuan-tuan boleh, ni ada buku nota saya. Ni buku nota, tapi bukan buku nota biasa sebenarnya, sebab saya semenjak daripada PKP hari itu, saya duk susun beberapa doa yang kami beramal setiap hari lepas subuh. Tapi doa ni bukan setakat lepas subuh je, lepas subuh dan lepas maghrib sebenarnya. Ada doa-doa yang Allah minta Allah jauhkan kita daripada musibah dan wabak nah. Tambah-tambah time wabak ni kan. Jadi kita ada vaksin kita kuat nama doa. Jadi saya susun elok-elok doa-doa ni. Tentu ada surah Fatihah, ada doa buka majlis, doa la haula wala quwwata illa billah, doa Nabi Khidir, Sayyidul Istighfar, doa jauh musibah, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi, doa jauh daripada sengatan penyakit berbisa apa sebagainya, doa jauh daripada penyakit berbahaya, doa sihat tubuh badan, sihat pendengaran, doa ilmu manfaat, rezeki yang baik, zikir wajib syurga, doa Abu Darda, dan 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir pada surah Al-Kahfi. Selain daripada itu, di muka surat bawah ni, setiap buku nota kita ada hadiah-hadiah untuk kita amal. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan dekat luar sana. Salih Alaihi Muhammad, kita buat hari ni 3 buku RM50. Satu buku RM19 je. Jadi kalau tuan-tuan Salih Alaihi Muhammad tak buat duit ke apa, ada nombor telefon kat bawah ni, tuan-tuan mesej kat nombor ni, beritahu kata beli kat sini dan minta nombor akaun, so transfer sajalah. Jadi saya harapnya yang mana bawa tu perhabis lah, supaya balik ringan sikit. Kereta saya dah berat dah tu, syarat dengan muatan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.